Saya kat Kuantan sekarang ni. Okey, dia tulis internet okey, live stream Zoom meeting to Facebook link. Connected, dia tulis live stream Zoom meeting to Facebook live. Saya tulis Zainuddin Muhammad. Yayasan Awesome, page, dia ada tulis tu Yayasan Awesome Malaysia Personal Meeting Room. Macam mana? Dia. Saya punya internet ni kalau pergi, dia pergi pada saya punya Facebook. Dia tulis situ Zoom kan. Lepas tu live stream Zoom meeting to Facebook live. Lepas tu Facebook punya sign, lepas tu connected dia tulis. Zainuddin Muhammad, dia tak tulis. Lepas tu Zoom meeting title on Facebook. Yayasan Awesome Personal Meeting Room. Page apa? Dia ni keluar page Zoom. Saya tekan live on Facebook kan. Live on Facebook, saya tekan. Dia keluar Zoom. Saya tulis situ live stream Zoom meeting to Facebook live. Lepas tu tekan, saya tulis Facebook tak keluar ni. Dia tulis enter description for the Zoom meeting. Boleh enter tu, description tu. Public, should this be public? Yes kan. Choose where to post your Zoom meeting. Okay. Macam tu boleh. Choose where to post Zoom meeting. Tapi dia tulis on timeline. Dia tak tulis pula. Share on your own timeline. Dia tulis tu. Tak ada. Where you should public ada tulis tu. Public pun tak ada. Friend only me. Tak ada. Tak ada tulis page. Tak ada tulis page. Tak ada. Yang ada tulis pilihnya choose to where to post your Zoom meeting. Tapi apabila saya tekan, dia tak keluar Yayasan Awesome. Share on your own timeline. Share on your own timeline je. Tak ada. Tak ada. Cuma dia ada Zoom meeting description on Facebook. Enter description for the Zoom meeting. Tu je dia ada tulis satu. Mungkin tak ada. Tapi dia tulis sini, ni Zoom meeting title on Facebook Yayasan Awesome Malaysia Personal Meeting Room. Tapi yang lain tak boleh share langsung. Tak boleh choose. Itu yang saya selalu problem. Ni pasal you yang set up this meeting page ni. Yalah, tapi dia keluar Facebook saya. Zainuddin Muhammad yang keluar sini. Facebook kan. You tak ada komputer kat situ yang you boleh buat. You tak ada komputer dengan you yang you boleh okeylah. Awak Gong. Salam. Apa hal? Ya. Apa hal? Kejap nak share. Ya. Technical problem.
Dia nak share to Facebook Live. Oh, Ha. yang lain tak masuk lagi? Belum lagi. Belum pukul 10 kan? 9.30, Kita start 10? pukul 10, bos. Pukul 10, pukul 10. Oh, bukan time ah? Pukul 10. Dah. Memang tadabur pukul 10. Oh, Yang okey. kelas bahasa Arab pukul 9.30. Sebelah bahasa Arab Ni semalam. Masya-Allah, aku dah Dia miss ni lah. pukul 10, bos. Mana Aku kelas miss bahasa betul Arab tak? semalam. Bahasa Arab tu lah, tapi Miss ada lah. recording nanti aku share. Kan bahasa Arab hari Jumaat. Bahasa Arab hari Jumaat. Betul? Hari ni Jumaat lah. Bos. Hari ni hari Ha. Sabtu lah. Hari ni hari Sabtu. Aku. Ya ke? Hari ni hari Sabtu. Dah, Masya-Allah. Allah, hang ni. Aku dah silap. Dah silap lah. Hari ni ada tadabbur. Patutlah aku tengok tu. Ini apa ni? Tak apalah. Okey lah. Tak apa. Aku tengok recording je lah nanti. Tengok tadabbur lah hari ni. Yalah. Pukul 10 Aku 10 dah time masuk lah. Aku Aku betul-betul duduk miss tengah lah. nak. Tapi ada recording. Okey. Okey. I'll Masuk get pukul up 10 first. nanti. Masuk Okey. pukul 10 balik. Ya, thanks. Okey, bos. Okey, bos. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe.
Assalamualaikum. 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 Salam. Dengar tak? Dengar. Dengar suara Datuk? Dengar. Datuk dengar ke? Dengar. Dengar. Dengar suara saya? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Alhamdulillah. Kita Nasib baik. tunggu je. Ha? Twitter aku down. Nasib baik-baik dah. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tunggu pukul 10 nanti kita tengok berapa orang dah masuk. Datuk mana? Padang Jawab apa ni, Meru ke? Ha. Macam mana kak? Ha? Dah seminggu komputer down kau kena apa? Apa? Kena air besar keling kan. Komputer Ah. down. Okey, okey. Saya di Kuantan ni tu. Ha. Tu lepas tu saya Facebook live tak boleh go through lah pula macam mana dah. Tak apalah kita. Tapi Zoom okey. Semua suruh masuk Zoom lah. Memang banyak masalah. Banyak. Ya, ya. Tak apa nanti pasal budak yang jaga tu tak boleh bersama hari ni. Ini you face crisis tu banyak orang. Cik Zaini ni Cik Zaini Awang ke? Tak tahulah yang mana satu. Ya, Zaini Awang kot ni. Mas Citah ni daripada Sungai Petani. Jauh ni dekat sana. Sungai Petani. Berapa orang dah? Baru 6 orang. 3 minit lagi. InsyaAllah. Jadi kadang dia satu time tu banyak kali masuk kan. Ya, ya, ya. Hopefully hari ni geng apa ni Ustaz ni banyak follower. Ustaz Suhaimi, Dr. Muhammad Suhaimi ni. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum kita masuk ayat 23 ni, 23 ni adalah ayat berkaitan dengan dalil nakli. Dalil ni tuan-tuan, dalil untuk memperkukuhkan apa yang Nabi SAW bawa. Kalau kita belajar tafsir ataupun tadabbur, kita kena ada peta macam tu. Setiap surah yang kita belajar, dia ada dakwa surah dia. Dia ada dakwaan surah berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah As-Sajdah terdapat dalam ayat ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah Taala penolong dan pemberi syafaat. Maka surah ini yang kita bincangkan yang terdahulu, daripada awal lagi surah ini menolak ataupun surah penolakan syirik syafaat. Syafaat adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun tidak ada yang memiliki syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ni itu dakwa surah dia. Dakwa surah ataupun kita kata objektif tauhid yang ada di dalam surah As-Sajdah. Jadi peta yang kita ada, setiap kali kalau kita belajar tafsir ataupun tadabbur, setelah dakwa surah ini datang, lazimnya rata-rata kita lihat akan datang dalil akli. Dalil berkaitan untuk memperkukuhkan apa yang ada di dakwa surah yang boleh diterima oleh akal. Berbentuk takwini. Berbentuk untuk mengajak manusia melihat alam kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Yang mana manusia boleh lihat dengan mata pandangan, boleh dengar dengan telinga, maka semua itu adalah berbentuk dalil akli. Sama ada dalil akli itu
takwin yang afaki yang kita boleh lihat di seluruh ufuk ini, ataupun berbentuk dalil akli anfusi, ataupun lihat pada diri sendiri. Manusia itu sendiri dengan kehebatan Allah SWT menciptakan manusia dan susunan tubuh badan ini pun boleh menjadi dalil akli. Dan setelah dalil akli datang, barulah datang dalil nakli. Nak bagi tahu kepada manusia bahawasanya apa yang Nabi SAW bawa bukan benda baru. Ada contoh-contohnya daripada Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kalau kita belajar tafsir tadabbur, ada corak peta macam ni, okey tuan. Maknanya kita belajar, kita tak lari merata, tidak. Kita ada benda yang kita pegang. Dia ada susul jalur dia, ada aliran dia ataupun laluan dia yang kita ikut, dan dia antara satu sama lain dia tidak berbeza ataupun tidak terpisah. Sebenarnya mereka ada kaitan dengan antara satu sama lain. Ada dakwah surah, ada dalil akli untuk mengukuhkan apa yang dakwah surah itu seru, dan ada dalil nakli yang memberitahu bahawasanya apa yang Nabi SAW seru selama ni adalah benda yang telah dibawa oleh Rasul yang terdahulu. Ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang kau bawa ni bukan benda baharu yang kau reka, berbeza daripada apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Dalam surah ini, ayat 23 ini, kita akan jumpa dengan dalil nakli. Contohnya ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni adalah contoh dalil nakli yang berada di dalam surah As-Sajadah. Dalil nakli yang untuk ajak manusia ataupun hatta Nabi SAW, dakwah dia adalah mirip kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara. Kena ada peta macam ni. Maknanya kita belajar tu daripada awal surah, apa surah pun. Ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil nakli. Baru kita dapat apa yang sebenarnya ayat-ayat yang berada di dalam surah itu untuk memperkuatkan apa sebenarnya. Semuanya untuk menguatkan, memperkukuhkan, menampung ataupun menyokong dakwah surah yang ada di dalam surah tersebut. Baik, itu satu perkara tuan-tuan. Yang kedua, untuk kita faham ayat 23 ni, ialah ayat ni berkaitan dengan ataupun turun ataupun kita sebut sebagai tasliyah. Tasliyah ni adalah berbentuk hiburan. Tasliyah untuk menghiburkan hati Nabi SAW yang sedang kecewa, yang sedang sedih. Ni ayat 23. Nabi SAW setelah 11 tahun ataupun 12 tahun dibangkitkan sebagai Rasul, Nabi kehilangan dua insan yang paling dia sayang, yang selama ni dia bergantung usaha dia kebanyakan kepada dua insan ini, iaitu siapa dia tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan seperti mana yang kita tahu ialah pakciknya Abu Talib dan isterinya, seorang usahawan yang berjaya, usahawan wanita yang berjaya di kota Mekah, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sengaja Allah Ta'ala mematikan dua insan ini di dalam kehidupan episod Nabi SAW sebagai Rasul, supaya Nabi SAW benar-benar berpegang, bersandar kepada Allah Ta'ala, Allahus Samad. Allah lah tempat untuk bergantung harap. Dalam episod hidup sirah Nabi SAW, Nabi ni mak ayah mati kecil. Atuk yang masa kecil pun meninggal. Kemudian hidup di bawah penjagaan Abu Talib. Sampai tahap umur dibangkitkan sebagai Rasul, pakcik tu diangkat Allah Ta'ala. Lalu ada isteri Khadijah binti Khuwailid, isteri yang banyak daripada seorang yang kaya menjadi miskin sebab seluruh harta dia dibenarkan kepada Nabi SAW untuk menggunakan di jalan dakwah. Dan isteri ni pun
Allah Ta'ala wafatkan dia. Kemudian Nabi ada anak, yang lelaki semua Allah Ta'ala tarik. Yang tinggal hanyalah seorang sahaja anak Nabi SAW iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Apa sebab tuan-tuan? Sebab supaya Nabi ini bergantung harap hanya kepada Allah SWT. Kalau manusia biasa berada tempat ni, tak sanggup tuan-tuan. Dahlah sedih dalam kehidupan dunia, dalam masa sama terpaksa memikul tanggungjawab yang cukup besar untuk mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Seorang sebatang kara untuk menghadap umat yang sangat besar ni. Maka ayat ni adalah ayat tasliyah. Tasliyah ni maksudnya ialah menghiburkan hati Nabi SAW. Siapa dia tuan-tuan? Iaitu Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa AS ni bertaburan dalam Al-Quran. Apa sebab tuan-tuan? Sebab Nabi Musa menghadapi dua tentangan. Yang pertama dia menghadapi seorang yang kufur, yang mempunyai takhta, yang mempunyai harta, yang mempunyai kerajaan yang besar iaitu Fir'aun, Haman dan Qarun. Yang kedua, Nabi Musa AS terpaksa menghadapi Bani Israel, pengikutnya sendiri. Yang imannya sekejap beriman, yang nanti esoknya tidak beriman. Imannya tidak berapa kuat. Asalnya mereka ni adalah yang mengikut Nabi Musa AS, tapi akhirnya mereka menjadi penentang yang tergolong untuk menentang dan membunuh para rasul yang selepas itu. Jadi Nabi kita Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW dibentangkan dengan kisah-kisah Nabi Musa AS yang terlalu banyak. Sebab umat Nabi Muhammad, Nabi sendiri dan umatnya terpaksa menghadapi dua situasi tersebut, bahkan lebih lagi. Setiap rasul yang datang di atas muka bumi ini menghadapi satu isu sahaja di dalam umat kaum masing-masing. Tetapi Nabi SAW, semua isu-isu yang berada di dalam rasul-rasul yang terdahulu, Nabi SAW dan umatnya akhir zaman akan hadap. Kalau dahulu rasul dengan umatnya menghadapi umatnya yang teruk dalam bab berniaga, kalau ada takal, disukat dengan, kalau berniaga ada takal ataupun ada sukatan cawan dan sebagainya, mereka menipu. Kan? Kalau kata satu cupak ni cukup dengan harga sekian, tapi cupak tu ditanam di dalam dia lapis untuk jadikan supaya kurang dia punya isi tu. Maka Nabi tersebut menghadapi umatnya yang suka menipu dalam berniaga. Itu sahaja. Selain pada itu, ialah tidak menyembah Allah Ta'ala lah. Ada umat yang lain yang Rasul terpaksa hadapi ialah berkaitan dengan suka jantina. Meliwat lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Dan Nabi SAW dan umat akhir zaman pun terpaksa hadapi. Jadi rata-rata Rasul yang terdahulu ni masing-masing mempunyai isu yang sedikit-sedikit. Tetapi yang agak besar sedikit ialah Nabi Musa AS yang menghadap Fir'aun, seorang pemimpin yang sangat cerdik, yang bijak, tetapi salah guna untuk menentang dakwah Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa terpaksa hadapi kaumnya sendiri yang dia tolong daripada cengkaman Fir'aun, dia tolong bawa lari. Lepas daripada cengkaman Fir'aun, pun tetap masih lagi untuk tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Masih ragu-ragu. Kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, sepatutnya mereka ambil, tapi mereka lawan. Sampai tahap Allah Ta'ala terpaksa angkat bukit untuk hentam kepala mereka, berjanji untuk terima kitab Taurat ini. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Itu kisah Bani Israel yang sangat degil. Jadi, dua situasi ini kita dapati ada dalam kisah Nabi Musa AS. Maka Nabi SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, menghadapi umat ini besar dia dan dia ajak untuk
belajar daripada kisah Nabi Musa AS. Sebab itulah bertaburan kisah Nabi Musa ni dalam Al-Quran. Kita kena faham. Jadi sebab itu ayat ni datang dalam bentuk tasliyah, bagi tahu pada Nabi bahawasanya apa yang kamu hadapi memang susah. Tapi kena ingat, iaitu dahulunya ada seorang Rasul yang namanya Musa pun menghadapi sukar dalam berdakwah. Sukar dalam berdakwah. Jadi, dua risalah ini, risalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, ada dua risalah tetapi objektifnya sama. Dua risalah tetapi objektifnya sama. Maka bila disebut ayat ini sebagai bentuk menghiburkan Nabi SAW, maka Nabi SAW sangat teruja. Sangat teruja untuk berjumpa dengan Nabi Musa AS. Apa tidak? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ. Dan demi sesungguhnya, kami berikan Musa Alkitab. Nabi Musa ni kami telah beri Alkitab, iaitu kitab Taurat. Fala takum fi miryatin min liqa'ih. Maka jangan ada rasa ragu untuk engkau berjumpa dengan Nabi Musa AS. Jadi selama ni Nabi SAW baca kisah Nabi Musa, tapi hari ini disebabkan Nabi SAW menghadapi kesedihan dengan kematian dua insan yang dia sangat sayang, maka Allah Ta'ala beri berita gembira, engkau akan berjumpa dengan Nabi Musa. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, menyebutkan tentang Isra' Mi'raj, memang Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa AS. Satunya ketika berada di Isra'. Nabi Musa AS berada di Al-Kathibul Ahmar. Dalam kitab tafsir, bawa hadis tersebut, iaitu satu tempat yang bernama Al-Kathibul Ahmar. Satu tempat yang berada di bumi Palestin. Al-Kathib maksudnya himpunan ataupun longgokan pasir, ataupun bukit pasir. Al-Ahmar warna merah. Baik. Yang keduanya, Nabi SAW berjumpa di ketika Mi'raj. Nabi Musa AS berada di langit yang ke-6. Baik. Maka jangan ragu-ragu untuk berjumpa, engkau ni Muhammad akan berjumpa dengan Nabi Musa AS. Maknanya kata, engkau ni, kau hadapi kesukaran dalam berdakwah dengan hilangnya dua insan tadi tu, sedih dah. Sekarang ni aku nak beri gembira pada engkau, wahai Muhammad, untuk berjumpa dengan Nabi Musa, yang dahulunya Nabi Musa ni pun menghadapi kesukaran yang tinggi dalam berdakwah. Jadi, Allah Ta'ala bagi berita gembira ni kepada Nabi Muhammad SAW supaya gembira balik. Baik, itu satu maksud. Maksud yang kedua, dalam kitab tafsir mengatakan, fala takum fi miryatin min liqa'ih. Kalau dahulu Nabi Musa kami berikan di kitab At-Taurat, engkau Muhammad jangan ragu-ragu, kami berikan kepada engkau iaitu kitab Al-Quran. Maka jangan ragu-ragu. Dahulunya Musa dapat Taurat, engkau Muhammad dapat Al-Quran. Baik, itu maksud yang lain. Min liqa'ih. Dua-dua maksud tersebut memang ada di dalam himpunan kitab-kitab tafsir. Kalau kita selak kitab-kitab tafsir, maka itulah dia punya terjemahan dia. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan Nabi Musa ini petunjuk yang boleh membimbing Bani Israel. Maksud yang kedua, dan kami jadikan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa AS itu boleh menjadi ilmu petunjuk kepada Bani Israel. Dalam maksud Bani Israel yang sanggup, yang beriman kepada Nabi Musa AS. Kalau mereka berkehendak untuk beriman kepada Nabi Musa AS. Yang mana yang tidak mahu, maka dia tidak jadi petunjuk. Tetapi Taurat itu zat dia adalah untuk menjadi petunjuk, ilmu petunjuk kepada Bani Israel. Kalau mereka mengikuti
petunjuk ataupun telunjuk daripada Nabi Musa alaihissalam. Ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immah. Atas asbab daripada doa atuk mereka. Bani Israel atuk mereka iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta doa, yang berminta daripada Allah Ta'ala untuk dijadikan anak cucu dia adalah sebagai imam kepada umat ini. Maka Allah Ta'ala sebut waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim, yakni Bani Israel, adalah kebanyakan daripada, majoriti daripada para rasul. Kebanyakan para rasul terdapat di dalam Bani Israel. Hasil daripada doa Nabi Ibrahim, wa min zurriyati. Tu. Tetapi Allah Ta'ala jawab, la yanalu ahdiyaz zalimin. Tu. Tapi la yanalu ahdiyaz zalimun. Tidak ada yang boleh capai kecuali janji kami ini orang yang zalim. Tu. Jadi kitab Taurat itu menjadi petunjuk kalau mereka tidak zalim. Apa maksud zalim di sini? Iaitu meninggalkan apa arahan Nabi Musa alaihissalam. Degil. Mahu meneruskan syirik kepada Allah SWT. Mahu menzalimi manusia, menindas manusia daripada pelbagai aspek. Maka orang yang ini tidak akan menjadi di dalam doa Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kebanyakan di dalam anak cucu Bani Israel ini akan dibangkitkan sebagai a'immah, iaitu rasul-rasul yang akan diutuskan kepada Bani Israel. Yahduna bi amrina, yang akan memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka boleh sabar dengan apa yang kami perintahkan. Tatkala mereka boleh sabar, taat, meneruskan ibadah ataupun taat di dalam beragama. Ataupun boleh sabar dalam bab menghadapi tentangan ketika menyebarkan dakwah risalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau boleh sabar, maka itulah ciri-ciri Rasul yang akan dilahirkan daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini, yang mana mereka yang sabar, insan-insan yang boleh sabar, maka mereka ini dilantik sebagai Rasul. Riwayat mengatakan 4,000 Rasul berada di dalam kelompok Bani Israel. Tetapi yang wajib diyakini, diimani, 25 Rasul yang ada di dalam bilangan 25 Rasul tersebut. Baik. Apa syarat dia tuan-tuan? Iaitu sabar. Sabar dalam berdakwah ni memang kena ada. Sebab apa? Sebab apa yang dibawa ni akan menyalahi dengan hawa nafsu. Seorang yang berdakwah, seseorang yang berada di jalan dakwah, mesti ada sabar. Kalau tak ada sabar, maka dakwah tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Itu mesti ada sabar. Sabar ni adalah kunci yang utama sekali. Sebab tu dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kataan sabar tu diikat di hujung ayat tersebut supaya nak bagi tahu dalam menjalankan dakwah tu betul. Dakwah tu betul. Apa dia? Iaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengajak manusia menyeru dalam doa hanya kepada Allah SWT. Tetapi kena ada sabar. Sebab apa? Sebab tentangan pasti akan datang, dan pasti akan datang daripada, kadang-kala daripada keluarga, kadang-kala daripada rakan-rakan dan orang sekeliling. Bukan orang lain pun, orang sekeliling. Orang yang rapat dengan kita, maka kena ada sabar. Jadi sabar ni adalah kunci yang paling besar untuk menjalankan dakwah. Dan sabar inilah kunci yang ada, yang perlu dipegang oleh setiap Rasul. Tatkala mereka boleh sabar,
maka Allah Ta'ala bangkitkan mereka sebagai Rasul. Itu dia punya kunci dia. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang mana mereka ini, apabila mereka melihat ayat-ayat kami yang dibawa oleh Nabi Musa AS, mereka yakin. Tatkala Nabi Musa mencampakkan tongkat dia menjadi ular, maka mereka pun tersujud kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab yakin apa yang Nabi Musa bawa itu adalah memang daripada Tuhan, bukan daripada Nabi Musa. Mustahil daripada seorang sihir, daripada mana seorang manusia boleh buat ular sebegitu rupa. Apabila mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang lain, mereka yakin itu adalah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka menganggap itu hanyalah sihir, maka mereka akan panggil Nabi Musa adalah sebagai tukang sihir. Kalau kita belajar di surah Az-Zukhruf, Firaun ketika mana dia berada dalam kesusahan, buka je tudung saji nampak apa? Buka je tudung saji nampak katak. Buka je tudung saji nampak apa? Nak makan tengok-tengok ada belalang masih hidup. Nak minum pegang cawan. Air itu air darah. Jadi nak elak daripada tu dia jumpa dengan Nabi Musa, dia kata apa? Wahai tukang sihir. Dia tak mengaku lagi Firaun ni tak mengaku lagi Nabi Musa ni sebagai Rasul. Dia kata ini kehebatan seorang sihir yang paling hebat. Jadi dia kata ke Nabi Musa, wahai tukang sihir, tolong doa pada Tuhan engkau supaya angkat benda ni. Kesusahan yang ditimpakan kepada kami diangkat. Jadi kalau tak yakin, memang takkan dapat petunjuk. Nabi Musa tak boleh jadi petunjuk, kitab Taurat pun tidak boleh menjadi petunjuk kepada Bani Israel kalau mereka tak yakin. Tapi kalau mereka yakin, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin, boleh yakin dengan ayat-ayat kami, maka itu boleh jadi petunjuk buat mereka. Jadi tuan-tuan, fasa-fasa terakhir ni nak terangkan tentang bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW akan sama dengan apa yang pernah dihadapi oleh Nabi Musa AS ketika menjalankan dakwah kepada Firaun dan kaum dia Bani Israel. Ayat yang ke-25. Ayat 25 ni takhwif ukhrawi. Untuk menakutkan manusia tentang akhirat. Apa akibat kalau ikhtiar salah di dunia? Maka Allah Ta'ala dah gambarkan akibat di akhirat kelak dalam Al-Quran. Maka dalam ayat 25 ini Allah Ta'ala menyebut inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Kalau di dunia ni masing-masing mengaku dia betul. Yang Islam mengaku dia betul, agama yang betul. Yang Kristian pun mengaku dia adalah agama yang betul. Yahudi pun mengaku dia adalah agama yang betul. Buddha pun mengaku dia adalah agama yang betul. Majusi yang menyembah api pun mengaku dia adalah agama yang betul. Agama-agama pagan, agama-agama yang lain pun mengaku mereka adalah agama yang betul. Masing-masing mengaku adalah agama yang betul. Maka ingat, sesungguhnya Allah Ta'ala akan huraikan. Allah Ta'ala akan bagi hukuman. Allah Ta'ala akan nyatakan. Allah Ta'ala akan perincikan siapakah agama yang betul di kalangan mereka pada hari kiamat. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan jadi penentu. Allah Ta'ala akan menghuraikan. Allah Ta'ala akan tunjukkan. Allah Ta'ala akan highlightkan agama yang mana yang betul. Sebab tu inna dina indallahil Islam. Ayat ni ada kaitan dengan ayat di sana. Fima kanu fihi yakhtalifun. Terhadap perkara yang mereka dahulunya di dunia mereka berselisih. Masing-masing mengaku adalah mereka betul. Yang tak ada agama pun, yang tak ada rasul pun, yang tak ada kitab apa pun, mengaku dia adalah betul. Apa sebab? Sebab dia kata dia ikut atuk nenek moyang mereka. Dia kata atuk nenek moyang dia buat amalan ni.
maka dia pun ikut. Ala ummah, sebagai satu bentuk agama yang dia nak ikut. Tu ada dalam surah Az-Zukhruf. Baik. Jadi surah As-Sajadah ni kita bagi tahu tadi, iaitu surah yang menolak penolakan syirik syafaat. Sedikit je. Tapi kalau nak faham betul-betulnya ada dalam surah Az-Zukhruf. Yang mana kita masih lagi menghuraikan di dalam kelas tadabbur yang dianjurkan oleh Darul Qurra. Kat sana banyak untuk menolak syirik syafaat. Baik. Allah Ta'ala akan buat perhitungan secara terperinci dan amali. Ketika bila, tuan-tuan? Ketika berada di akhirat hari kiamat kelak. Maka bila dah sampai tahap macam tu, Allah Ta'ala benarkan siapa yang betul dan menyalahkan yang lain, masa tu dah tak ada gunanya. Nak patah balik di dunia ni memang tak ada dah. Baik, jadi ini adalah ayat 25 berkaitan dengan takhwif ukhrawi. Baik. Kadang-kala manusia ni bila sebut akhirat rasa jauh sangat. Bila sebut akhirat rasa jauh sangat. Sebut mati pun rasa jauh sangat. Sebut mati pun rasa jauh sangat. Maka ayat 26 ni takhwif duniawi. Nak takutkan manusia ketika berada di dunia dengan melihat kesudahan-kesudahan umat terdahulu. Adanya takhwif duniawi ni untuk rasa manusia yang mana yang rasa akhirat tu jauh, sebenarnya Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang sebenar, yang patut dipuja, dipuji, yang sembah dan bergantung harap. Baik. Maka di sini ayat 26 adalah berkaitan dengan takhwif duniawi untuk menakutkan manusia tentang dunia, aspek duniawi. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Awalam yahdi lahum. Kalau makna mudah dia tak cukup ke? Tak cukup lagi ke pengajaran yang kami bagi? Awalam yahdi lahum. Tak cukup lagi ke pengajaran yang kami bagi? Tak cukup lagi ke petunjuk-petunjuk yang kami tinggalkan di atas muka bumi ni untuk kamu jadikan sebagai panduan dan sepadan? Tak cukup lagi ke? Kam ahlakna min qablihim minal qurun. Betapa banyaknya umat-umat yang terdahulu yang telah kami binasakan. Yamshuna fi masakinihim, yang mana orang Mekah ni berjalan je di tempat-tempat mereka. Ketika orang Mekah menjalankan urusan perniagaan, mereka berjalan ke Yaman ataupun ke Syam atas sebab perniagaan, kan mereka lihat tempat-tempat kesudahan umat-umat yang terdahulu. Kaum Samud, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan kaum Samud. Kaum Ad, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan kaum Ad. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut yang berada di Jordan, yang mana ditelangkupkan bumi di sana sampai tahap jadi laut. Laut yang kita kata laut masin. Laut Tasik, asalnya Tasik lah. Dan disebut sebagai laut masin. Apa sebab? Sebab mereka adalah umat yang melanggari ataupun melanggar perintah ataupun arahan ataupun larangan Allah SWT. Tu lihat di sana. Tak ada satu pun binatang yang boleh hidup di dalam laut itu. Tak ada satu pun pokok-pokok yang boleh tumbuh di dalam laut tersebut. Tak cukup lagi ke? Awalam yahdilahum, tak cukup lagi ke? Sedangkan kamu jalan di tempat-tempat ini. Kamu lihat. Yamshuna fi masakinihim, kamu jalan di tempat-tempat peninggalan mereka. Tak cukup lagi ke? Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya berkenaan adalah bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang tempat-tempat tersebut ditinggalkan adalah sebagai bukti keesaan Allah SWT. Bukti-bukti kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Macam kita lah di Malaysia ni, kita ada sejarah tsunami. Bagaimana tsunami lah. Kalau yang berlaku tenggelamnya tanah di Palu, di Indonesia tu, tanah tenggelam, berputar, kemudian tenggelam masuk, tanah tenggelam masuk dalam bumi, bukan air tapi tanah tu disedut ke dalam.
Tu berada di Palu, satu tempat di Indonesia. Ada satu tempat tu nama dia apa orang istilahkan Las Vegas Indonesia. Las Vegas Indonesia. Tempat perjudian yang paling hebat berada di Palu. 12 tauke yang terlibat dalam kisah Palu tu, 10-nya Allah Ta'ala matikan dalam peristiwa tersebut. 2 lagi ditinggalkan, tuan-tuan. 2 tauke perjudian tu ditinggalkan. Seminggu, 2 minggu lepas kejadian tu, mereka hidupkan balik pusat perjudian. 2 orang lagi tu. Nak bagi tahu, dia seolah-olah nak bagi tahu bahawasanya apa yang berlaku di Palu tu bukan sebab daripada judi mereka. Ni manusia. Sepatutnya Allah Ta'ala tinggalkan 2 orang tu supaya berinsaf lah, taubat. Tapi tidak. Berlaku macam-macam yang berlaku di Palu. Kalau kata amalan-amalan khurafat pun ada di sana. Hidang makanan di tengah laut, hidang makanan di tepi pantai, supaya bagi tak mengamuk, tu supaya tak marah. Kemudian gantung sedandan pokok pisang tu di atap rumah. Kalau pergi kat sana, kata kita punya ustaz-ustaz ni, kebanyakan rumah di sana digantung setandan pokok pisang punya buah-buah tu digantung di atap-atap. Di bawah tandan pokok pisang tu dia letak pisau ke apa tu. Bila ditanya kenapa? Supaya tuan rumah tu memperoleh anak yang ramai. Seumpama pisang-pisang yang digantungkan tu. Bagaimana pula pisau tu? Supaya pisau tu seolah-olah nak elak daripada ancaman daripada luar. Tu amalan-amalan khurafat yang berlaku di Palu lah. Jadi Allah Ta'ala bagi azab ataupun bagi siksaan ataupun kita kata azab lah, berbentuk alam semula jadilah. Baik. Itu pun manusia belum ambil lagi faedah. Belum terasa lagi. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu, awalam yahdilahum, tak cukup lagi ke benda-benda macam tu? Kan? Tak cukup lagi ke? Jadi sepatutnya benda tu dah cukup. Terlampau banyak dah. Afala yasma'un? Apakah mereka tidak pernah mendengar cerita-cerita ni? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala guna afala yasma'un ni apa sebab? Sebab setengah manusia, dia berjalan di tempat-tempat tersebut, dia tak ada lagi cerita-cerita tersebut. Cerita-cerita ni, umat-umat yang terdahulu ni, ada dalam Quran je. Ada dalam kitab-kitab yang terdahulu je. Kalau dia pergi ke sana, asbab travel sahaja, asbab siaha untuk melancong nak tengok kota Jordan ke, nak tengok bumi Laut Masin semata-mata, tak ada cerita-cerita tu yang dia dengar sebelum ni, maka dia pergi saja kosong. Tu. Tapi disebabkan orang Mekah ni dia ada daripada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, mereka cerita-cerita tu ada. Hatta orang Madinah yang ada Bani Quraizah, Bani Nadir, orang ahli-ahli kitab, mereka ada cerita benda tu. Jadi bila mereka jalan di tempat-tempat tersebut, Allah Ta'ala tanya, afala yasma'un? Mereka tak pernah dengar ke cerita-cerita ni? Tu. Lihat dah. Tapi dengar, pernah dengar tak? Dengar. Okey. Jadi penduduk Mekah terpaksa kata, ya, kami pernah dengar. Afala yasma'un? Apakah mereka tak pernah dengar? Penduduk Mekah terpaksa jawab, ya, kami pernah dengar. Ayat 27. Masih lagi takhwif duniawi. Tetapi berbentuk dalil akliyah. Awalam yarau anna nasuqul ma' ilal ardil juruz. Apakah mereka tak lihat? Melihat apa yang telah kami lakukan daripada gumpalan-gumpalan awan ini, kami arahkan dia ke bumi-bumi yang gersang untuk dia turunkan hujan. Fanukhriju bihi zar'a. Hasil daripada turun hujan itu,
tumbuh-tumbuhan. Boleh tumbuh, boleh hidup pokok-pokok. Kayu-kayan, rumput rampai. Ta'kulu minhu an'amuhum, yang mana binatang ternak mereka boleh makan daripada rumput rampai. Daun-daun. Wa anfusuhum, dan diri mereka pun boleh makan daripada buah-buah, gandum-gandum, beras, yang mana hasil daripada satu benda iaitu hujan yang diturunkan oleh Allah SWT. Hari-hari mereka lihat tuan-tuan benda ni. Kalau macam tu, bukankah Allah Ta'ala mampu juga untuk menghidupkan kamu di akhirat kelak? Tu. Jadi Allah Ta'ala timbulkan dalil akal ini supaya berfikir. Tu. Dan manusia terpaksa kata ya. Dalam bab ini, dalam bab turun hujan ni kamu kata ya, maka dalam bab akhirat, dalam bab Alkitab wahyu daripada Tuhan, itu pun kamu terpaksa jawab, kamu terima ya. Tu. Hujan kamu terima, maka kitab pun kamu kena terimalah. Tu. Jadi ini dalil akli. Afala yubsirun, apakah mereka tak lihat? Hujan-hujan yang kami turunkan, hidup. Bumi yang gersang tu boleh hidup. Bumi yang gersang tu, asalnya tak ada pokok-pokok, boleh hidup. Tu. Daripada air hujan. Kami yang turunkan. Tu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, bahawasanya hujan yang diturunkan dia yang buat. Kalau ada Tuhan lain kena sebutlah dalam kitab-kitab mereka. Jangan sebut hujan. Sebab hujan Allah Ta'ala bagi tahu dia punya. Tu. Jadi manusia hari-hari dapat lihat, sepatutnya manusia boleh berfikir. Dan akhirnya dia boleh terima Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang sebenar. Baik. Jadi dalam duk lagu begitu pun tuan-tuan, ayat 28 ni syikayah. Syikayah iaitu keluhan tentang perangai mereka ni yang masih lagi tak dapat terima dalil akli, dalil nakli. Masih lagi tak boleh nak terima tentang akibat kesudahan orang-orang yang ingkar. Hatta mereka boleh faham benda tu dan mereka patah balik untuk lawan Allah Ta'ala dengan ucapan mereka, wa yaquluna mata hadzal fathu. Kalau engkau betul wahai Muhammad, dan pengikut engkau Muhammad, kalau kamu betul, kalau kalian betul, bila boleh datang azab ni? Tu. Kami nak tengoklah. Tu. Kami nak tengok betul ke? Apa yang kau janjikan ni selama ni, kalau kata engkau dapat azab, betul ke? Bila nak datang? Tu. Jadi mereka patah balik, mereka lawan Allah Ta'ala. Mereka lawan Nabi, mereka lawan Allah Ta'ala. Dengan ucapan, mereka kata bila boleh datang kemenangan ataupun benda, azab yang engkau janjikan wahai Muhammad. In kuntum sadiqin, jika kalian benar. Tu. Sebab apa? Sebab orang yang membawa dakwah ilahi ni, mereka berhujah sekian-sekian. Tetapi bila hujah mereka tu kalau kata betul, kenapa masih tidak dapat lagi kemenangan? Kenapa masih lagi dalam keadaan miskin? Kenapa masih lagi dalam keadaan tidak tentu hala, tak dapat lagi apa-apa kekuasaan? Tu. Jadi mereka ejek. Jadi orang kafir ni ejek. Kalau engkau betul, kenapa masih lagi dalam keadaan macam ni? Kalah je. Kenapa masih dalam keadaan tertindas je? Tu. Jadi itu kayu ukur yang mereka guna, tetapi sebenarnya mereka silap. Sebab apa? Sebab pada ayat 29 ni, Allah Ta'ala bagi jawapan. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu pada mereka, Yaumal Fathi, hari kemenangan yang kamu wahai orang Mekah ejek tu, kalau dia dah datang, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Iman orang kafir tidak lagi berguna. Iman orang kafir tidak lagi berguna dan tidak akan diambil kira. Dah tak ada gunanya, tak ada faedah dah. Kalau nak beriman sekarang, kalau nak beriman masa tu, dah lihat macam mana hari kiamat berlaku, dah lihat macam mana berada di alam barzakh,
dengan kehadiran malaikat Munkar Nakir yang menanyakan tentang amalan dia, kalau dah lihat syurga neraka di depan mata, iman ketika itu dah tak ada guna. Kalau nak beriman sekarang, jadi Allah Ta'ala Maha bijaksana, Allah Ta'ala bagi masa lagi. Tapi Allah Ta'ala bagi jawapan. Apa yang kamu minta tu boleh. Tapi kalau dia dah datang, hari tu kalau dah datang, janji-janji yang Nabi sebut tu dah tiba, maka iman kamu ketika tu dah tak ada gunanya. Wala hum yunzarun, dan masa tu kamu takkan dibagi tempoh dah. 1 saat, kurang daripada 1 saat pun tidak akan dibagi. Kalau kata 1 saat tu pendek kan, ataupun panjang, ada lagi detik-detik di bawah dia, 1 pun tak ada, 0.01 pun tak ada, takkan ada. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan dibagi tempoh lagi untuk dimasukkan ke dalam neraka, untuk dimasukkan ke dalam murka Allah SWT. Jadi apa yang kamu tanya tu sebenarnya adalah makan diri. Makan diri Tuan. Kalau nak tanya benda, tanyalah benda yang logik. Tapi kalau tanya macam ni, makan Tuan. Sebab apa? Sebab kalau benda tu dah datang, kamu juga yang rugi. Kalau nak beriman sekarang. Baik, itu jawapan daripada Allah Ta'ala. Maka pada ayat yang ke-30, ayat yang terakhir daripada surah As-Sajadah, walhasil daripada pertembungan ini, wahai Muhammad, kalau masih lagi mereka ni enggan untuk menerima ajakan dakwah engkau, wahai Muhammad, maka tinggalkanlah mereka. Tak ada guna dah. Dan tunggu je. Tunggu hari tersebut bila datang. Engkau, wahai Muhammad, dengan umatmu tunggu, maka mereka pun tunggu. Tunggu benda yang sama. Innahum muntazirun, dan mereka pun tunggu benda yang sama. Jadi tunggu di sini tuan-tuan bukan tunggu melangok gitu, tak. Maksudnya kalau tak percaya juga, okey, tunggu je lah. Tapi dalam masa sama kami meneruskan usaha-usaha dakwah kami. Sebab ayat ni diimbangi dengan ayat-ayat yang lain. Begitu juga dengan ayat ni diimbangi dengan ayat berkaitan dengan perang terhadap golongan-golongan musyrik ni. Kalau mereka engkar, mereka lawat, maka kita sebagai satu bentuk untuk mempertahankan negara kita, nyawa kita, kita lawan balik. Jadi tunggu maksud di sini sama ada tunggu hari akhirat tiba ataupun tunggu hari kami nak bunuh kamu. Iaitu peperangan. Kalau kamu lawan kami, serang kami, kami akan lawan. Maka ketika itu kalau kamu terbunuh, itu maksud dia. Itu adalah hari yang memberitahu bahasanya kami menang tak ke atas kamu. Sama ada kami mati dahulu ataupun engkau musyrik, orang Mekah mati dahulu, itu tidak penting. Sebab apa? Sebab kedua-dua pihak ni akan mati. Apabila mati, maka akan lihat macam mana janji-janji yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah benar. Maka ini adalah penutup bagi surah As-Sajadah. Nak bagi tahu pada kita bahawasanya usaha dakwah ni perlu dijalankan. Macam mana pun bentuk dia perlu dijalankan. Apa kunci dia tuan-tuan? Kunci dia ialah sabar. Apa yang kita dakwah? Dakwah dia adalah kitab yang diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran Al-Karim. Di zaman ni Al-Quran, di zaman Nabi Musa kitab Taurat. Jadi dakwah kita kena terus, kena sabar, dan dalam usaha dakwah ni kalau ada tentangan, sabar. Kalau mereka masih lawan lagi, maka kita boleh ignore dia. Tapi usaha kita teruskan lagi. Hujah kita dah bentangkan. Kalau mereka masih lagi untuk tidak menerima ajakan kita, itu bukan kelemahan kita lah. Itu kelemahan dia. Alkitab ini tidak ada keraguan dia. Kalau ragu lagi, itu kelemahan manusia. Bukan kelemahan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Alkitab adalah empunya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itulah juga yang telah menurunkan hujan, yang menghidupkan bumi, yang menghidupkan binatang ternak dan sebagainya. Yang kamu lihat hari-hari, yang kamu boleh mengiyakan, kenapa Alkitab kamu tak boleh mengiyakan? Maka kelemahan itu, keraguan itu bukan daripada pihak kami, tapi daripada pihak manusia. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, gitulah tuan-tuan, insya-Allah. Baik, saya serahkan semula kepada Tuan Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas kupasan daripada
surah As-Sajdah. Bagi saya Ustaz, surah As-Sajdah ni banyak dia punya pengajaran yang boleh kita ambil iktibar untuk masa kini lah. Jadi saya rasa sahabat-sahabat banyak nak menimbulkan persoalan dan pertanyaan dengan Ustaz. Jadi terutama sekali sahabat-sahabat kita Cik Ibrahim, Cik Idris mungkin, tentang masalah kemelut masyarakat hari ini yang berpecah belah dan sebagainya, timbul daripada berbagai-bagai keraguan contohnya. Silakan Cik Ibrahim ataupun Cik Hamzah Abu Hassan contohnya dalam keadaan politik hari ini, di mana perpecahan dan sebagainya yang akan menggugat keuntuhan umat Islam hari ini. Jadi saya minta sahabat-sahabat memberi pandangan untuk boleh kita dapat panduan daripada Ustaz yang berbahagia, Ustaz Muhammad Suhaimi. Silakan sahabat. Boleh Ustaz, kita buka soalan Ustaz sekejap. Boleh. Silakan sahabat-sahabat. Sebab keraguan ini Ustaz merupakan satu pemikiran lah bagi saya yang mengganggu umat hari ini. Keraguan. Sedangkan dah nyata dalam Al-Quran bahawa Alkitab ini tidak ada sebarang keraguan. Jadi ada sahabat-sahabat lain yang bersama Saudara Rusdi, Cik Heng, Tuan Zaini, kalau tidak nanti Saudara Agil Hatan, silakan. Saudara Hamzah, Cik Ismail Ahmad, ada apa-apa nak minta Ustaz kupaskan lagi? Walaupun daripada kupasan Ustaz tadi sudah jelas, tetapi yang perlu kita tengok pada hari ini, Nabi Musa berdepan dengan Firaun contohnya Ustaz. Nabi Muhammad berdepan dengan kaum Quraisy yang mengingkari perintah Allah. Tapi hari ini Ustaz, saya melihat kita berdepan dengan diri sendiri yang tidak untuk mentaati perintah Allah. Nafsu diri sendiri hari ini. Macam mana tu Ustaz? Coba bagi pandangan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdepan dengan masalah jiwa saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak musuh para rasul seperti yang kita baca dalam Quran, tetapi satu-satunya musuh yang sering disebut dalam Quran adalah Firaun. Sebab apa Firaun ni disebut banyak kali, acap kali disebut? Sebab Firaun ni satu-satunya musuh, dia bukan sekadar degil tuan-tuan, tapi dia ada bijaksana. Setiap kali Nabi Musa AS buat begini, dia ada cara untuk counter balik. Counter tersebut kadang-kadang logik dan kebanyakan adalah di luar logik ataupun kita sebut khayalan. Saya tak dapat nak datangkan contoh. Tetapi ketika mana dia ada mesyuarat dia dan orang backup Nabi Musa, maka dia akan kata, saya masih lagi berpegang dengan keputusan saya yang pertama dahulu, iaitu nak bunuh Musa alaihissalam. Kalau kita lihat dalam surah Ghafir, ceritanya agak panjang sedikit dalam bab cerita tu. Kalau Namrud yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, kalau kisah-kisah yang terdahulu, umat-umat terdahulu, kisah kaum Samud ke, kaum Ad ke, mereka sekadar tentang sahaja. Tetapi untuk kebijaksanaan tu tidak ada. Tetapi Firaun ni ada. Bijaksana dia luar biasa tuan-tuan. Dan kita sengaja dibentangkan untuk belajar kisah Firaun ini dalam Quran. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi SAW, umat terakhir, memang akan hadapi orang-orang yang bijaksana dalam menentang agama ini. Kalau Tuan Zainuddin kata berkaitan dengan jiwa sendiri, kalau Tuan Zainuddin kata perpecahan fikrah, perpecahan pemikiran, ideologi, memang ya. Akhirnya, apa yang kita pegang itu paling penting, tuan-tuan. Apa yang kita pegang tu, kita akan berhujah dengan Allah Ta'ala. Apa hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam surah Syura, ketika mana manusia ni berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujibalah. Mereka berhujah
dengan mereka berhujah di hadapan Allah Ta'ala min ba'di mastujibalah. Sedangkan Al-Quran ni telah diturunkan dan ada kelompok yang belajar Al-Quran sungguh-sungguh dan faham betul-betul dan mereka boleh amalkan Quran, tetapi mereka berhujah dengan benda lain yang tidak ada dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Hujjatuhum dahidah. Hujah mereka ni tersungkur, gagal, tidak menepati apa yang Allah Ta'ala kehendak. Sebab tu kita belajar tadabbur ni tuan-tuan, kita sebenarnya nak mengenal kehendak ilahi. Kehendak Tuhan tu sebenar-benarnya apa dia? Quran 30 juzuk ni dah turun lama dah tuan-tuan. Kita belajar ke tak belajar, Allah Ta'ala akan tanya, belajar tak dulu? Ni kitab aku ni. Tu. Nak tahu kehendak aku, kena belajar. Kena tahulah apa kehendak aku dalam Quran ni. 30 juzuk lah kena belajar. Tapi tak belajar tuan-tuan. Ada keraguan. Tinggal Quran. Tak memahami. Tidak mendekati Al-Quran tu ada ragu-ragu. Kalau dia tak ada ragu dengan Quran, maka dia akan dekat dengan Quran dan dia akan belajar sungguh-sungguh dan dia akan tahu, faham betul apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi hujah mereka itu bersalahan dengan Allah Ta'ala, hujjatuhum dahidah. Hujah mereka akan tersungkur, gagal, tidak ada apa-apa makna di sisi Allah Ta'ala. Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Wa alaihim ghadab. Dan Allah Ta'ala timpakan kemurkaan, kemarahan kepada mereka. Kitab aku turun 1400 tahun yang dahulu. Belajar tak? Tak belajar. Kitab manusia belajar? Belajar. Oh, kitab manusia belajar. Kitab aku tak nak belajar. Tu. Jadi kita lebih mengetahui kehendak manusia berbanding kehendak Allah Ta'ala. Itu kesilapan yang sangat besar. Kena ingat tuan-tuan, hidup kita one way. Kalau nak buat keputusan, kena sekarang. Dan mati tak sempat dah. Walahum azabun syadid. Bila Allah Ta'ala timpakan murka. Sebab apa? Sebab kitab aku tak nak belajar. Kitab manusia nak belajar. Akhirnya mempunyai pemikiran yang berbeza. Jiwa kita pun jadi kacau. Yang mana satu yang betul? Kita tak ada panduan. Dan akhirnya walahum azabun syadid. Kita layak, orang jenis macam ni layak untuk mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Itu. Saya boleh respon sedikit yang itulah. Saya nak respon berkaitan dengan wakil berlaku, saya tak pandailah. Tapi hujah-hujah dalam Quran ni insya-Allah sedikit tu bolehlah saya kongsikan. Itu sahaja yang saya ada. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Memang saya bersetuju dengan pandangan Ustaz tu sebab berpandukan Al-Quran ni memang Dia pergi lambat bang. Kita kena pastikan supaya Asal jadah ni. supaya kita dapat mengambil pengajaran. Jadi maknanya kita timbul kekesalan. Saya alhamdulillah kita bagi Yayasan Awesome, kita nak menimbulkan kesedaran supaya masyarakat ini dapat belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Inilah kehendak Allah. Okey Cik Ibrahim, Cik Heng, ada apa-apa Cik Heng? Sebab Cik Heng ni dia banyak memikirkan tentang perpecahan umat hari ini ni. Sebab saya kata pada dia, kita kena bawa umat ni pada Al-Quran. Silakan Cik Heng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti sepenuhnya. Terima kasih banyak Ustaz dan Saudara Zainuddin. Usaha yang begitu baik sekali. Pada pendapat saya atau pandangan saya, pertama ialah ilmu. Kalau tak ada ilmu, tidak akan tahu apa-apa. Kan? Awaluddin ma'rifatullah. Saya tahu sikit itulah. Maknanya kalau nak kenal agama, kena kenal Allah dulu. Nak kenal Allah, ada ilmu. Tak ada ilmu, tak boleh buat apa. Jadi yang menjadi masalah utama dalam masyarakat ini ialah ilmu. Kurang ilmu. Kurang ilmu. Saya ingat kita baca beratus-ratus buku lain, tapi dalam agama ni barangkali nisbah 1 hingga 100 lah. Termasuk saya sendiri. Keduanya saya lihat di sini ialah isu nombor 1 manusia ni hati. Kalau kita tak boleh bersih hati kita, with open mind, terbuka, maka apa orang cakap, ilmu pun apa orang cakap, dia tutup. Bukan saja tutup, tapi nalurinya nak menentang. Itu naluri asal manusia kan. Macam-macam juga binatang, dia nak menanduk. Dia nak menanduk, menggigit, melawan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak
terbuka, hati terbersih, kita nak buat pun dua ni kalau tak ada, tak akan berlaku. Dan apa berlaku di negara kita ini ialah perkara dua ini orang kata tidak bersungguh untuk mendapatkannya. Itu berlaku. Mungkin kita ada ilmu dalam lain, tapi ilmu yang penting itu iaitu dalam ilmu tauhid dan ibadat sebagainya tu. Itu saya ingat itulah yang kurang. Dan bila kita lihat apa berlaku perpecahan ini ialah sebab apa yang kita nak menyatu ni ialah menyatu dalam mana bukan ada dalam agama pun. Bersatu dalam parti tidak ada, parti demokrasi dan sebagainya itu bukan Islam. Allah dah bagi challenge kepada kita. Sebenarnya saya tahulah bahawa Allah kata, kau gunakanlah segala yang ada di langit dan bumi ni, aku anugerah pada engkau. Namun kalau nak menyatukan hati-hati manusia ini, tidak mungkin. Itu tidak mungkin akan berjaya melainkan dengan kalimah Allah. So jika kita tidak berpegang kepada satu tauhid dulu dan kepada satu penghulu Nabi ajaran dia, tidak mungkin kita akan bersatu. Dan apa kita cuba itu ialah satu benda yang orang kata kita buat formula cuka tapi mengharapkan menjadi kicap. Itu tidak akan jadi. Itulah saya rasa penting itu. Dan apa pun kita buat melainkan ada kesedaran. Kita ni belajar, saya sendirilah, kita belajar pertamanya 80% ini melihat melalui mata dan barangkali 20% hampir 20% melalui telinga. Jadi kalau dua ni, mata ni tak jadi apa, telinga tak jadi apa kan. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Ada mata, ada telinga, ada hati, semua buta. Saya rasa begitulah Hadim. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik. Mungkin kalau ada sahabat sebelum Ustaz jawab tu, sebelum Ustaz bagi pandangan, ada sahabat lain yang nak memberi pandangan? Sebab di sini saya tengok sahabat-sahabat yang hadir ni yang sama-sama risau tentang keadaan kita hari ini. Yang sepenting kerisauan bukan saja masalah material, tapi yang sepentingnya ialah kerisauan mengenai bagaimana nak meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebab apabila iman meningkat dan ketakwaan meningkat, maka sudah pasti kita akan dapat rahmat daripada Allah SWT. Silakan sahabat-sahabat lain. Nik Muhammad ke, Nik Zaki ke, silakan sahabat-sahabat lain. Sebelum Ustaz memberi pandangan Ustaz. Dr. Fuziah ke, kalau betul. Silakan. Yang mana bersama-sama. Okey, silakan. Ada sahabat-sahabat lain yang hendak memberi pandangan? No. Ada sahabat lain yang nak memberi pandangan? Okey, kalau tak ada pandangan Ustaz, saya minta Ustaz memberi rumusan dan pesanan sikit Ustaz. Pesanan, walaupun Ustaz orang muda yang bagi saya, Ustaz dengan saya ni begitu jauh beza umur. Tetapi atas pengetahuan Ustaz dalam bidang agama, sudah pasti dalam pembelajaran Ustaz sampai ke peringkat sarjana, sudah pasti Ustaz melihat betapa pentingnya umat Islam hari ini memahami Al-Quran. Itulah kehendak Allah untuk kita memahami Al-Quran supaya ia menjadi pedoman kita dalam kehidupan. Sebab saya dapati daripada ustaz-ustaz yang mengajar saya, Al-Quran merupakan cahaya pada hati kita. Apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberi cahaya pada hati, sebab hati ini akan memimpin kita dalam membuat keputusan dan sebagainya. Jadi saya minta, oleh kerana tidak ada soalan ataupun pandangan daripada sahabat-sahabat, saya minta Ustaz merumuskan dan seterusnya Ustaz sudahi dengan baca doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapat belajar daripada surah As-Sajadah ni adalah sangat penting untuk kita pegang.
Sengaja Nabi SAW menjadikan surah As-Sajadah ini untuk kita baca di dalam solat subuh Jumaat. Pasti ada makna yang hendak disampaikan ataupun ada mesej, sama ada yang tersurat ataupun tersirat, yang pastinya memberi manfaat dan faedah kepada kehidupan umat Islam itu sendiri. Dalam surah As-Sajadah ni, seperti mana yang kita sebutkan, dia ada 3 fasa. Tetapi yang dalam rumusan akhir ini, saya nak pergi pada fasa yang kedua, iaitu implikasi interaksi berkaitan yang berkait dengan Al-Quran. Melahirkan 2 golongan ini adalah sangat penting, yang perlu kita bagi perhatian sungguh-sungguh. Sebabnya ia berkaitan juga dengan respon daripada Cik apa tadi? Ibrahim. Cik Ibrahim. Iaitu manusia ni ikhtiar mereka sama ada soleh ataupun toleh, sama ada baik ataupun jahat, sebenarnya adalah ketentuan daripada Allah SWT. Kita lihat kembali dalam ayat 13 dalam surah As-Sajadah ini, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mahu, kami boleh datangkan setiap individu yang lahir di atas muka bumi ini boleh dapat petunjuk masuk agama Islam sungguh-sungguh. Walakin akan tetapi apa yang kami nak ni berbeza daripada apa yang kalian fikir. Iaitu kami telah tetapkan takdir qada qadar kami. Kami telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz kami. Benda tu telah ditulis dengan kolam kami. Adanya syurga neraka, ada penghuni masing-masing. Benda tu telah termaktub. Yang mana kami akan himpunkan, kami akan penuhkan neraka Jahannam di kalangan jin dan manusia keseluruhnya yang memang ingkar kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kami datangkan bukti-bukti dalil akli dan dalil nakli supaya mereka boleh fikir. Mereka boleh makan di atas muka bumi ini asbab daripada turunnya hujan. Mereka boleh dapat hidayah di atas muka bumi ini asbab daripada turunnya Al-Quran dan wahyu melalui Jibril kepada Rasul yang diutuskan. Yang penting sekali ialah posisi kita yang mengaji tadabbur Al-Quran ini berada di mana. Itu paling penting sekali tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6, cuba kita faham betul-betul maksud ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni, perangai dia ataupun sifat dia, takdir dia memang begitu dah. Memang dia akan kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un. Orang kafir ni sama je, sama ada engkau bagi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. And the end sebenarnya ialah kepada telinga yang paling dekat dengan mulut ni. Diri kita. Tugas kita mesti beri peringatan. Tugas kita mesti menjalankan dakwah. Sebab apa? Sebab apa yang kita cakap tu sebenarnya bukan sebenarnya untuk orang kafir yang mendengar, tapi sebenarnya untuk diri kita yang bercakap. Itu maksud daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Engkau bagi peringatan ke, engkau tak bagi peringatan ke kepada mereka orang kafir ni, mereka tetap tak akan beriman. Sebab apa? Sebab sebenarnya Allah Ta'ala nak adalah insan yang lahir di atas muka bumi ini, sambil dia ada job untuk kehidupan harian dia, nak suap nasi pada mulut sendiri anak bini dia, tapi sebenarnya dia ada job yang utama sekali, iaitu mesti jalankan dakwah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau duduk atas muka bumi ni macam binatang duk makan, main sahaja, kahwin, berkawan itu sahaja kerja kamu, tak ada benda lain, itu rugi. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman, yakin apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan beramal soleh sejajar selari dengan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Sambil-sambil tu, apa jalan yang perlu diikuti iaitu menjalankan
peringatan, memberi wasiat, memberi nasihat dengan kebenaran dan memberi nasihat berpesan-pesan dengan kesabaran. Mesti sabar dalam keadaan menjalankan urusan dakwah. Sebab apa? Ini je Allah Ta'ala nak minta kita daripada usaha kita di atas muka bumi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kelas tadabbur surah As-Sajadah kita ni dapat kita simpulkan dengan baik dan dapat memberi satu kayu ukur yang baru untuk kita pegang betul-betul. Kita pergilah lari mana pun di atas muka bumi ni, tangan kita masih lagi berpegang dengan kayu ukur ni, dengan tanda ni sebagai tanda untuk kita berlari di atas muka bumi ni, insya-Allah. Dan ada masa kita berjumpa lagi, dan saya cadangkan disebabkan kita dah pilih surah Sajadah ni, akan datang kita pilih surah Al-Insan lah. Regu InsyaAllah. dia. Kan regu dia kan? Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi saya bukanlah nak merumus Ustaz. Jadi apa yang saya fahami, apa yang Ustaz cakap tadi, apabila kita perlu melakukan dakwah. Sebab dakwah ini untuk diri kita sebenarnya Ustaz. Macam saya ni, saya selalu bercakap dengan sahabat-sahabat. Sebenarnya apa yang saya cakap ni sebenarnya untuk diri saya Ustaz, memperingati diri saya yang di saat-saat akhir usia ni, semoga Allah matikan saya dalam keadaan beriman dan sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegahkan kepada kemungkaran. Itulah kita punya misi dan visi Yayasan Usaha Malaysia. Jadi insya-Allah mungkin ada soalan lagi daripada sahabat-sahabat. Kalau tidak ada, minta kita bulan depan minggu kedua kita akan bersama Ustaz dalam mentadabbur surah Al-Insan. Dan untuk sahabat-sahabat, minggu depan hari Sabtu kita ada kelas talaki Al-Quran dengan Ustaz Rozaini daripada Darul Qura juga. Dan insya-Allah setiap hari Sabtu minggu depan juga pada pukul 10, dan harap dapat bersama menggunakan link Yayasan Usaha yang sama. Jadi insya-Allah Ustaz, mohon. Assalamualaikum. Salam. Ya, ada apa tu? Silakan. Siapa tadi? Silakan. Unmute tu. Sila unmute. Kalau ada siapa nak tanya. Okay, ya. alright. Okay, Okay. Ustaz, saya nak tanya, kenapa surah As-Sajdah ni dia perlu dipairkan dengan surah Al-Mulk? Macam digalakkan dibaca bersama surah Al-Mulk. Saya nak tahu apa reason behind it lah. Okey, terima kasih. Silakan Ustaz. Okay. Baik, surah As-Sajadah disunatkan untuk membaca di malam hari sebelum tidur, digabungkan dengan surah Al-Mulk. Sebab dia ada jawapan daripada dalam kitab tafsir, iaitu surah-surah ini disebut sebagai surah Al-Munjiyah. Surah yang boleh memberi kejayaan, pelepasan daripada api neraka. Jadi mungkin kita kata ini adalah fadilat dia. Fadilat baca surah As-Sajadah di malam hari digabungkan dengan surah Al-Mulk boleh melepaskan seorang manusia, seorang insan daripada azab kubur dan daripada api neraka. Itu kalau kata apa reason pair dengan surah Al-Mulk di malam hari. Itu jawapan yang saya boleh petik lah daripada dalam kitab tafsir lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Memang maknanya ada ulama mengatakan dan hadis pun mengatakan Ustaz kan, maknanya As-Sajadah dan Al-Mulk dibaca. Tetapi bagi saya, apabila saya bukan menyelidik kan, maknanya bukan keingkaran, kemalasan kita ni akan berlaku Ustaz kan. Walaupun dengan membaca ni dapat membebaskan kita daripada api neraka. Itu yang saya selalu memohon pada Allah supaya untuk diri saya lah mempunyai kekuatan itu. InsyaAllah. Ada lagi sebelum kita minta Ustaz tutup majlis kita dengan bacaan doa. Ada apa-apa soalan? Okey Ustaz. Sekarang ni pun sudah nak 11:30. Jadi mohon Ustaz baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan wa syafi'an wa qarina. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la Amin. takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semoga kita berjumpa pada bulan 12 nanti, minggu kedua Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang dapat bersama, dan kita jumpa minggu depan hari Sabtu jam 10 untuk talaki Al-Quran. Jadi kurang-kurang kita belajar ilmu tajwid pula, bagaimana membetulkan bacaan dan sebagainya. Okey, guna link yang sama, Zoom link yang sama. Sebab saya untuk memudahkan, link itu yang sama. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Salam daripada Kuantan. Saya berada di Kuantan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Udin. Okey, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Syarifah Said ni baru masuk ke? Terima kasih Nabla. Nabla daripada mana ni? Nabila daripada mana? Nabila Faryad. Muhammad Hafiz. Hello, ayah. Ya. Daripada mana? Saya dari Seremban. Saya daripada Seremban. Dah ada masuk dalam grup Yayasan Osam? Belum. Saya join IRMAX under Profesor Dr. Rashid. Ya. Okey, tak apa. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum yang lain-lain sahabat. Kalau yang Tuan Ali. Ya tuan, daripada grup mana tuan? Nik Muhammad ni. Saya dari Tanah Merah, PPD, Pegawai Pendidikan Daerah Tanah Merah. Alhamdulillah. Saya tak masuk mana-mana grup lagi, join mana-mana ni. Boleh add-kan saya, nombor saya dalam Bagi nombor telefon sekarang. okay, 019 Nanti ya. 019 980 980 7372. 7372. Terima kasih. Kita Yayasan Osam buat program di Pasir Mas, Jeli dan Dabung tuan. Nanti saya hubungi. Memang kita buat berterusan, kita panggil program Gerak Prihatin. Untuk membina umat terbaik. Nanti saya masukkan tuan dalam grup. Okey, lepas live grup ni boleh cakap sejak. Okey. Tuan Haji, memang jadi ya? Ya. Memang jadi ke yang jeli tu? Pak Rosdi, Ya, saya. kita tangguh pada bulan 12, tapi pada 19 tu kita boleh turun juga lah. Sebab Ada keadaan juga ada juga keadaan cuaca kan. Tapi kita boleh turun buat penyelidikan tu, kita boleh turun. Untuk projek tuan untuk membuat penyelidikan tentang penyalahgunaan dadah tu semua tu kita boleh turun lah. Tapi pertemuan dengan penggerak Awesome Community tu kita tangguh pada bulan 12. Okey. Maklum. Okey. Nanti saya akan hubungi tuan. Okey, terima kasih tuan. Ya, baik. Okey. Okey, terima kasih. Cik Nik Muhammad dari PPD Tanah Merah? Ya, saya PPD Tanah Merah. Okey, nanti saya hubungi tuan. Lepas ni selalu telefon Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Puan Sarifah daripada mana Puan Sarifah? Okey, kalau dah tak ada kita sudahi. Terima kasih pada semua. Cik He dan sahabat-sahabat semua.